Ada pendapat, apa pendapat Ustaz tentang guru Imam Bukhari iaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli? Adakah hadis di sisinya sahih atau dhaif kerana perbuatan fitnah terhadap Imam Al-Bukhari? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, dia adalah merupakan muhaddis, murawi yang thiqah, rawi yang dipercayai. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya tentang daripada Muhammad bin Yahya. Dia sebut hadatsana Muhammad. Dia bagi mencerita pada aku Muhammad. Dia tak sebut nama penuh, mungkin kerana dia kecil hati sikit dengan Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya ni dianggap guru di dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Tapi ini panjang cerita dia, cuma ringkasannya ialah masa awal Al-Imam Al-Bukhari balik ke Naisabur, dia menyambut Imam Bukhari dan dia menyuruh orang lain juga menyambut Al-Imam Al-Bukhari. Dia kata, qumu ila hadha ar-rajulis salih. Semua sambut Imam Bukhari. Orang sambut Imam Bukhari sepanjang-panjang jalan dia balik. Zaman dulu tuan-tuan tahu bukan ada WhatsApp ke apa. Saya buat keputusan pagi tadi nak kuliah ke tak malam ni, hantar baru pagi ni. Dah ramai orang mai pun, ada yang tak mai, yang mungkin tak sampai. Tapi zaman ni ada pasal teknologi. Zaman dulu artinya hebat Imam Bukhari duk jok nak balik tu. Orang dah tahu ni sampai sepanjang-panjang jalan orang sambut Imam Al-Bukhari. Ulama ni macam ni lah, siapa saja, kalau kita jadi orang biasa, kita biasa-biasa. Tapi kalau kita ini zu ni'mah, orang yang ada kurniaan nikmat, kita ini mahsud, kita ini akan dihasad oleh orang lain pasal kita lebih. Kita setakat kaya biasa-biasa, orang tak. Tapi kalau terkaya lebih, mula orang kata, dia ambil mana duit tu? Nega kan betul ingat tu. Macam mana kedai dia laku, silat-silat main jenglot ataupun main bomo kan. Macam-macam lah kan. Ha? Al-Imam Al-Bukhari alim jalil, hebat. Bila hari dia balik, memang ulama-ulama Naisabur sambut dia. Tapi bila dia balik, orang alim ni dia bukan nak main duduk saja, ajak dia pergi makan cakotiao, lepas tu malam esok pula pergi makan apa derian pulut. Dah lah. Kerja dia mengajar lah. Dia alim. Bila mengajar ada pengaruh. Orang dengar kuliah Bukhari ni sampai penuh bumbung, daripada bawah bumbung masjid zaman pakat penuh mendengar Bukhari. Termasuk yang dengar daripada Al-Imam Al-Bukhari ialah Al-Imam Muslim bin Hajjaj. Tuan punya kitab Sahih Al-Muslim. Bila lama-lama mengajar di Naisabur, tok guru lain pun ada juga, termasuk Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari juga, orang saleh. Tapi dia ada pegangan dia. Anak murid ni kaki cucu api sebahagian. Dia pun tanya tentang satu masalah. Saya tak mahu sakit tuan-tuan sangkut masalah, tapi saya nak cerita, iaitu masalah khalqul Quran dia panggil. Masalah Quran ni makhluk ke bukan makhluk? Isu ni telah bangkit yang menyebabkan Imam Ahmad telah dipenjarakan oleh khalifah kerajaan Abbasiyah pada zaman 3 khalifah. Pasal Quran ni. Dan ini panjang cerita falsafah. Tapi ini Imam Bukhari berbagai riwayat. Sebahagian kata, dia kata Quran daripada Allah, suara dan lafaz tulisan daripada kita lah. Ahlu hadis tak suka jawapan ni. Ahli hadis tak mau benda ni, qadim hadis semua ni tak mau. Kata Quran kalamullah, stop. Lama-lama dia pun mula tuduh Imam Bukhari sesat, faham Mu'tazilah. Bawa pergi kat Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya pun ulah dalam kuliah dia. Imam Bukhari dia jenis sabak. Tapi mula depa ni Muhammad bin Yahya dan ni dah mula tulis surat kepada imam-imam hadis yang lain, jangan ambil daripada Bukhari kerana dia ada masalah dalam akidah. Kemuncaknya Muhammad bin Yahya telah buat Muhammad bin Yahya ni tok guru Naisabur, buat satu benda yang besar.
siapa yang pi hadiri kuliah Bukhari, jangan mai kelas aku. Termasuk yang pergi itu ialah Imam Muslim. Dia pergi dua-dua. Jadi Imam Muslim pergi pada Muhammad bin Yahya, bawa dengan kaldai dia, dengan segala catatan hadis, serahkan balik pada Muhammad bin Yahya, inilah riwayat yang kau ambil daripada engkau, tak apa aku tak riwayat. Kemudian dia mulazamah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tengok benda dah tengah panas, bertambah panas. Dia ambil keputusan, dia pindah. Dia pergi ke Bukhara. Di Bukhara, dia punya amir dia, nama dia Khalid bin Yahya, adik-beradik Muhammad bin Yahya. Khalid bin Yahya tak mau bagi Bukhari mengajar di sana, sesat. Kita baca hebat Bukhari ni, lah hidup dia terkena tuduh sesat. Sesat. Kira penceramah tanpa tauliah lah. Imam Bukhari tulis surat dah. Suruh dia tulis surat, kata dia tak boleh, Bukhari tak boleh mengajar. Supaya jadi hujah aku di depan Allah Ta'ala, bukan aku tak mau menyampaikan ilmu, tapi aku tidak dibenarkan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari, orang duk fitnah, kata kafir lah macam-macam. Sehingga sebahagian anak murid dia kata kat Imam Bukhari, doalah ke Allah supaya Allah balakan mereka ni duk buat fitnah ni. Bukhari tak mau. Bukhari kata biar sedekah. Kemudian dia merancang untuk pergi ke Samarkand. Pindah senang. Isu ni Facebook tak ada, WhatsApp semua tak ada, mulut ke mulut ni isu. Belum lagi dia nak pergi ke Samarkand, di sana bergaduh dah penyokong Bukhari dengan penentang dia. Jadi dia tersangkut, tak boleh nak pergi. Last sekali dia buat keputusan nak pergi, anak-anak murid dia pergi, sokong dia. Tapi bila dia naik kuda, dia nak pergi, dia jatuh dan kemudian dia meninggal. Tak sempat di sana. Dia meninggal dalam keadaan dia dituduh sebagai sesat. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, berapa mulia Al-Bukhari kita sebut hari ini. Tapi Allah uji. Setakat kita orang kena tuduh sepatah dua, orang tuduh saya ustaz, hang siapa? Orang Penang kata. Ini Al-Bukhari. Sehingga ada kitab-kitab hadis, kitab jarah wa ta'dil yang mendhaifkan Bukhari, sehingga hari ini pun ada tulis Muhammad bin Ismail dhaif wa fihi masalatul lafz. Muhammad bin Ismail dhaif, padanya ada masalah lafaz, masalah khalqul Quran. Tapi Imam Bukhari dia ni terkenal, dia jenis tak pernah pukul individu dengan pukulan yang keras, sehingga orang terpaksa study balik. Imam-imam lain dia bagi tahu ini kadzab, pendusta, dajjal. Hadis dia tak boleh ambil. Imam Bukhari dia sentiasa dengan bahasa dia lunak. Dia ada kitab dia At-Tarikhul Kabir, At-Tarikhul Saghir. Kita kalau Imam Bukhari kata fihi nazar, dia ni kena tengok balik ni. Maksudnya tak boleh pakai yang rawi tu. Tapi dia tak buat macam orang lain tu, dia kadzab. Sebab dia patut kadzab, pendusta. Kena bagi tahu orang pendusta, dia dusta dia Nabi. Tapi nak kata itulah Bukhari. Muhammad bin Yahya telah buat benda ni kat dia. Mungkin Allah Ta'ala saja tahu apa niat Muhammad bin Yahya, tapi dia bukan seorang jahat. Muhammad bin Yahya dalam Sahih Bukhari ada nama Muhammad bin Yahya. Dia kata Muhammad, hadatsani Muhammad. Dia tak sebut penuh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Mungkin hati dia kecil hati kot. Tapi dia tak kata Muhammad bin Yahya pendusta, pasal dia tahu tak dusta. Ulama hadis
kaji satu masalah ni. Pergaduhan di kalangan para ulama. Kadang-kadang ulama, Imam Malik bergaduh dengan Muhammad ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq tu rawi sirah. Dia ada pergi kritik Imam Malik. Kau ni imam besar. Dok kata Muwatta tu mai kat aku tabib dia, aku doktor dia. Marah Imam Malik. Imam Malik kata Muhammad bin Ishaq dajjal. Dajjal ni dalam ilmu hadis tak boleh pakai Tapi ulama hadis tak ambil. Ulama hadis kata kalamul aqran yutwa wala yurwa. Cakap orang yang bersaing dilipat, jangan diriwayat. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, apabila membahaskan tentang bab ni, tentang Imam Malik dan Muhammad ibn Ishaq, dia kata Imam Malik itu bintang yang tinggi. Macam mana Muhammad ibn Ishaq kata dia tak memberi kesan. Malik Imam Malik hebat. Muhammad bin Ishaq bila Imam Malik tengih dia kena. Tetapi dia tidaklah seperti yang Imam Malik kata. Semua orang ada emosi dia. Tengok keadilan ulama hadis menilai. Al-Bukhari, siapa yang ikut Bukhari? Imam Muslim. Tetapi bila kita baca Sahih Muslim, tidak ada satu hadis yang Imam Muslim masukkan haddatsani Muhammad bin Ismail, menceritakan kepadaku Muhammad bin Ismail. Bukhari, tok guru dia yang utama. Kata ulama hadis, jika tidak Bukhari, siapalah Muslim? Tapi dalam Sahih Muslim tak ada hadis Bukhari yang rawi dia Bukhari. Ulama sekali lagi berbincang, pasal apa dia tinggalkan Bukhari? Tak tahu. Mungkin pasal krisis tu ke, mungkin dia pun fikir masalah penduduk negeri dia, buah nama kawan ni. Tapi ini adalah cerita dalam ilmu. Ini pengajian ilmu jarah wa ta'dil dalam hadis. Satu ilmu yang menarik tentang para ulama. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, siapa yang tanya ni? Pandai pula tanya ni. Dia mengaji lah kot. Muhammad bin Yahya begitulah ceritanya. Panjanglah nak cerita 3 kuliah pasal Muhammad bin Yahya ni.